Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kali ini dan bersama saya Ustazah Hartini. Kali ini saya nak terangkan tentang teknik menjawab KEBAT Pendidikan Islam tingkatan 1, memandangkan murid tingkatan 1 baru mengenali cara menjawab KEBAT dan tidak berapa mahir untuk menjawab KEBAT. Jadi di sini saya kongsikan tentang cara-cara bagaimana nak menjawab soalan KEBAT. Okey. Okey, ini adalah empat cara. Okey, ada 4 cara macam mana nak menjawab soalan KEBAT. Okey. Okey, yang pertama sekali gunakan teknik 3 titik. Okey. Teknik 3 titik ni, apakah dia teknik 3 titik? Okey. Yang ini adalah salah satu contoh macam mana cara kita nak membuat soalan KEBAT. Okey, ini titik yang pertama. Titik yang pertama ini adalah gabungan isi dan huraian menggunakan penghubung ayat suka. Apa dia suka? Okey, kita lihat kat sini apa dia suka. Okey. S ni supaya, U ni untuk, K ni kerana, dan A agar. Okey. Jadi keempat-empat ni kita ambil salah satu. Okey, kemudian kita pergi kepada titik kedua. Titik kedua adalah huraian lengkap. Jadi, huraian lengkap kita menggunakan salah satu daripada perkataan yang saya garis. Kita boleh guna hal ini menyebabkan ataupun kesan atau contoh atau bukti atau kata-kata hikmah. Okey, bukti ni adalah untuk dalil daripada ayat Al-Quran dan hadis. Okey, yang ini titik kedua. Seterusnya kita pergi kepada titik ketiga. Titik ketiga ni adalah kesimpulan ataupun rumusan. Nak membuat ayat kesimpulan, kita mula dengan oleh itu kita hendaklah. Kita letakkan isi di sini. Kita gunakan penyambung ayat suka dan kita tambah huraian. Okey. Penyambung ayat suka, okey yang ini. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita kena fahami stimulus dan kehendak soalan. Apa dia stimulus? Apa dia soalan tu? Okey, kita akan lihat pada slide yang seterusnya nanti. Okey, yang ketiga iaitu jawapan dalam perenggan. Jadi, murid ketika menjawab soalan KEBAT Pendidikan Islam tidak boleh membuat poin. Wajib membuat dalam perenggan. Wajib jawab soalan KEBAT dalam bentuk perenggan. Okey, yang terakhir sekali, jangan ulangi isi atau stimulus sebagai kesimpulan. Jadi kalau kita nak ambil kesimpulan, kita jangan ambil ayat daripada isi ataupun ayat daripada stimulus. Okey. Okey, baik. Kita lihat slide yang seterusnya. Okey, di sini saya lampirkan sekali salah satu contoh soalan KEBAT. Okey, stimulus adalah rangsangan sebelum diberi soalan. Jadi, rangsangan di sini adalah yang di dalam kotak.
Keperluan kepada penguasaan ilmu fardu kifayah sangat ditekankan dalam pendidikan generasi muda kini. Okey. Ini adalah stimulus dan soalannya adalah di sini. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah generasi muda perlu menguasai ilmu tersebut? Jadi, yang pertama sekali kita kena fahamkan kata tugas soalan. Kata tugas soalan di sini adalah mengapakah. Okey, mengapakah generasi muda kuasai ilmu tersebut? Ilmu tersebut tu adalah ilmu fardu kifayah. Okey, ilmu fardu kifayah. Jadi, kalau kata tugas soalan ditanya mengapa, kita kena bagi apa? Sebab. Okey. Sebab generasi muda perlu menguasai ilmu fardu kifayah. Okey. Slide yang seterusnya. Okey, sebelum kita nak menjawab soalan kebat, di sini saya kongsikan bagaimana ataupun elemen penting yang ada di dalam soalan kebat. Okey. Jadi murid-murid kena cari isi, huraian lengkap, kesimpulan. Di sini saya letakkan sekali formula untuk mengingat 4 perkara ni di dalam soalan kebat. Okey. Kadang-kadang ada murid, tambahan murid tingkatan 1, dia baru jumpa. Jadi dia tak tahu apa benda yang dia kena isi. Jadi dia boleh hafalkan formula ni. Itik Hasan hanya lalu tepi kolam. Okey. Jadi I di sini, itik. I ni bertulisan merah tu. Berwarna merah. Hash tu saya jadikan dia Hasan. Hash huraian L ni lengkap. Saya jadikan dia hanya lalu. K di sini kolam. Okey, tepi kolam. Jadi K berhuruf besar. Okey. Jadi boleh guna formula ni untuk mengingat macam mana cara nak menjawab soalan kebat. Okey. Okey, sebelum kita buat jawapan kebat dalam bentuk perenggan, kita cari dulu isi huraian lengkap, kesimpulan. Ataupun itik Hasan hanya lalu tepi kolam. Kan Jadi kita nak cari isi dulu ni. Okey? Apakah isi yang sesuai yang kita boleh guna untuk nak menjawab soalan. Okey, kita tengok soalan tadi balik. Okey, contoh soalan tadi Keperluan kepada penguasaan ilmu fardu kifayah sangat ditekankan dalam pendidikan generasi muda kini. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah generasi muda perlu kuasai ilmu fardu kifayah? Ilmu tersebut, ilmu fardu kifayah. Jadi kita kena bagi sebab. Okey. Sebab generasi muda perlu kuasai ilmu tersebut, iaitu ilmu fardu kifayah. Okey, jadi isi ni adalah sebab. Okey, di sini saya kongsikan sedikit jawapan. Dapat berdaya saing. Okey. Berdaya saing dengan bangsa lain. Okey, huraian dia ni, Hasan ni kita nak letak apa? Okey, kita boleh gunakan suka tadi, penyambung ayat suka. Jadi kita lihat balik. Okey, suka ni tadi, apa dia suka? Supaya, untuk, kerana, agar. Jadi kita boleh ambil salah satu dan saya akan ambil supaya.
Okey, supaya apa? Mahir dalam pelbagai bidang. Okey, Okey, kemudian kita nak buat huraian lengkap. Apa formula yang kita buat pada huraian lengkap tadi? Hanya hash ni hanya L lalu, kan? Okey, Jadi untuk huraian lengkap, saya dah terangkan tadi slide yang kedua tadi, kita lihat balik. Okey, huraian lengkap ni titik kedua. Jadi kita boleh guna salah satu. Hal ini menyebabkan atau kesan, contoh, bukti, kata-kata, hikmah. Jadi saya ambil hal ini menyebabkan. Hal ini menyebabkan umat Islam dipandang tinggi. Okey, kita dapat kesimpulan pula. Tadi saya dah terangkan formula kesimpulan. Okey. K ni tadi kolam. Okey, kolam. Jadi macam mana kita nak buat ayat tentang kesimpulan? Okey, kita tengok balik slide yang tadi. Kesimpulan ni berada di titik 3. Jadi kita boleh mulakan dengan oleh itu kita hendaklah letakkan isi, letakkan penyambung ayat suka dan letakkan huraian. Okey. Oleh itu kita hendaklah sentiasa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sentiasa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Okey. Kita kena tambahkan suka. Jadi kat sini saya ambil salah satu iaitu agar. Agar dapat memajukan negara. Okey. Jadi ini adalah jawapan sebenar untuk soalan kebat tadi. Okey, Tetapi semasa menjawab, pelajar tidak boleh buat jawapan sebegini. Pelajar kena cantumkan menjadi satu perenggan. Jadi bila cantum satu perenggan, yang perkataan yang ini tak perlu disalin. Okey, kita akan cantumkan daripada sini. Salinlah. Salin sampai habis negara. Okey, konsep 3 titik tadi iaitu gabungan isi dan huraian ini adalah titik yang pertama. Kemudian yang ini titik kedua. Dan yang ini negara. Okey. Titik ketiga. Okey. Sekarang ni kita nak cantumkan dia menjadi perenggan. Okey, macam mana kita nak cantumkan dia menjadi perenggan? Okey. Okey. Jadi kita mulakan jawapan kita. Dapat berdaya saing dengan bangsa
lain. Supaya okey. Supaya apa? Mahir dalam pelbagai bidang. Okey, titik 1. Hal ini menyebabkan umat Islam dipandang tinggi. Titik. Titik berapa ni? Titik 2. Okey. Okey, kita sambung pula kepada kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah apa? Hendaklah sentiasa mempelajari ilmu. Sentiasa mempelajari ilmu. Ilmu apa tadi? Okey. Ilmu yang bermanfaat. Okey, ilmu yang bermanfaat agar dapat memajukan negara. Okey, titik 3. Okey, jadi jelas tentang bagaimana nak menjawab soalan kebat. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.